Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi ulang kaji kita kali ini dengan saya akan memberikan siri-siri fokus untuk peperiksaan. Hari ini kita akan mulakan dengan peperangan dalam Islam. Itu sebahagian daripada dalam tema satu, itu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan ketahanan dan juga perluasan wilayah. Jadi teruskan bersama saya Suku Sensing untuk memahami apa yang sepatutnya kita faham dan bagaimana kita nak menjawab. Dan di akhir nanti saya akan beri satu contoh soalan untuk memahami dengan baik bagaimana menjawab soalan secara Islam ini, supaya kita boleh memperoleh markah yang cemerlang. Dalam tema satu secara Islam, masyarakat, pemerintahan, pertahanan dan hubungan luar. Hari ini saya hanya nak fokus kepada pertahanan dan pembukaan wilayah berkaitan dengan jihad, peperangan dan juga kepimpinan. Kita gabungkan ketiga-tiga subtopik ini untuk melihat secara keseluruhan apa yang dikatakan sebagai pertahanan dan juga pembukaan wilayah dalam sejarah Islam. Bahagian pertama, dari segi pertahanan dan perluasan wilayah, kita perlu memahami beberapa perkara. Pertama, dari segi konsep pertahanan dan ketahanan. Pertahanan itu bermaksud kita mempertahankan dari segi mempertahankan kerohanian, mempertahankan dari segi akhlak kita, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mempertahankan agama Islam. Jadi secara dari segi rohani itu mempertahankan kepercayaan kita. Yang kedua, kita mempertahankan dari segi fizikal, itu jasmani. Kita perlu mempertahankan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu memiliki ketahanan dari segi ketahanan rohani, iman, ketahanan iman. Kita memiliki ketahanan fizikal, sihat tubuh badan, supaya kita boleh mempertahankan jiwa dan raga kita. Itu antara maksud pertahanan dan ketahanan yang pelajar perlu jelaskan. Sebab Islam, kita mempertahankan kita punya akidah, kita mempertahankan diri, masyarakat dan negara kita. Jadi untuk mewujudkan pertahanan dan ketahanan ini, kita perlu memahami perkara yang kedua, iaitu jihad dalam Islam. Apakah konsep jihad sebenarnya? Jihad bermaksud mempertahankan agama Islam. Kita berjihad fi sabilillah untuk mempertahankan agama Islam dari segi zahir dan juga batin, mempertahankan akidah Islamiyah dan syariah Islamiyah. Kita berjihad untuk mempertahankan agama, berjihad untuk mempertahankan jiwa dan raga, mempertahankan akal, kesucian, akal kita, pemikiran kita yang mengesakan Allah, keturunan, harta. Itu juga satu jihad. Kita juga dalam jihad itu juga bermaksud kita berjihad untuk menegakkan keadilan dan mencegah mungkar. Jihad juga termasuk jihad ekonomi. Kadang-kadang sekarang COVID-19, kita berjihad untuk memajukan ekonomi masyarakat kerana Allah. Kita juga berjihad, kamu sekarang sedang berjihad untuk menuntut ilmu dalam keadaan yang serba kekurangan. Kita tidak boleh bersemuka, tapi kamu masih berjihad untuk menuntut ilmu, tetapi mesti dengan niat kita menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Kita nak memahami dengan lebih mendalam rahsia alam ini, meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Allah. Itu adalah jihad ilmu. Itu konsep yang kedua. Jelas pelajar Dalam pertahanan dan pembukaan wilayah, Rasulullah mengajar kita untuk mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan akidah dan Islam yang kita itu. Kita terpaksa berperang. Yang itu saya katakan tadi, peperangan dalam Islam.
berperang bukan main berperang saja, sembrono orang kata, tapi kita berperang berlandaskan kepada etika perang yang diajar oleh Rasulullah. Kita hanya berperang apabila orang mengajak kita berperang. Kita dipaksa untuk berperang sebab kita nak mempertahankan akidah kita tadi. Kita berperang hanya diperangi, bukan kita menyerang orang lain tanpa sebab. Itu etika dalam perang. Kita berperang hanya apabila kita diperangi. Dan bila kita berperang, Rasulullah ajar tidak pada orang yang lemah, orang tua, kanak-kanak, pendeta. Ini orang bukan askar, yang bukan berperang. Kita hanya berperang dengan orang yang memerangi kita. Itu etika dalam perang. Ini tidak ada daripada orang lain. Ini zaman Empire Rom Timur ke Rom Barat, mereka tidak mempunyai etika dalam peperangan ini. Tapi Rasulullah mengajar kita untuk mempertahankan dan meluaskan wilayah, kita mesti ada etika dalam peperangan. Ini tidak menyerangi orang yang menyerah. Musuh dah kalah, dia dah kalah, kita tidak akan mengapakan dia. Tidak mengaibkan musuh, mendera dan sebagainya. Dan satu lagi perkara penting dalam etika perang adalah setiap perjanjian yang dilakukan selepas peperangan mesti ditaati, dipatuhi, dan kita tidak melanggar peperangan itu, perjanjian itu, seperti perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi ini adalah etika peperangan yang diajar oleh Islam. Bagaimana zaman Rasulullah itu, Rasulullah mengajar umat Islam, kita berperang fi sabilillah, kita berperang, kita ada etika untuk berperang. Kita berperang kerana kita untuk mempertahankan mempertahankan akidah Islam yang kita, mempertahankan negara kita, mempertahankan Islam. Faham pelajar? Kita boleh lihat kan? Satu lagi paling penting dalam konsep pertahanan dan pembukaan wilayah, bila kita berperang, kita terpaksa berperang untuk mempertahankan jihad kita tadi. Kita mesti membuat persediaan. Itu yang diajar oleh Rasulullah, persediaan untuk menghadapi peperangan. Contohnya, membentuk organisasi ketenteraan. Tentera Islam yang dibentuk oleh Rasulullah mempunyai organisasi tenteranya tersendiri, seperti jenis tentera darat. Sekarang dipanggil tentera darat, tentera laut, tentera udara sekarang. Tapi dulu jenis tentera yang zaman Rasulullah, tentera memanah, berkuda, jalan kaki, itu adalah jenis tentera. Kemudian jumlah tentera berapa ramai satu pasukan itu, ketumbukan ketenteraan itu, batalion, sekarang dipanggil batalion, armada dan sebagainya. Itu adalah jumlah tentera. Tentera berkuda berapa ramai, tentera memanah berapa ramai. Dan kemudian dari segi jenis persenjataan yang digunakan, sekarang dengan dahulu zaman Rasulullah berbeza. Dulu zaman Rasulullah, jenis senjata yang digunakan pedang, pisau, panah. Itu jenis persenjataan. Dan satu lagi, Rasulullah mengadakan latihan. Mereka ini dilatih, tentera Islam itu berlatih sebab kita perlu bersedia. Lepas tu kita, dari segi kita mempertahankan rohani dan jasmani tadi, tentera Islam itu disediakan, dilatih dari segi rohani, keimanan, ditanam keimanan, mengesakan Allah. Mereka juga diajar, dilatih subuh badan yang sihat, berkuda, latihan memanah dan sebagainya. Ini ada satu bentuk organisasi ketenteraan. Bukan main pergi serang, main pergi perang. Tidak. Mereka bersedia, mereka berlatih dalam satu organisasi ketenteraan yang jelas. Dan bila berperang, Rasulullah juga mengajar umat Islam pada waktu itu taktik dan strategi peperangan. Bukan perang membabi buta, tidak. Tapi perang itu mempunyai taktik dan strategi yang jelas digunakan oleh Rasulullah. Misalnya, taktik menunggu musuh dalam perang Badar. Tunggu puak Quraisy sampai di satu tempat yang dipanggil Badar. Strategi yang kedua misalnya saf, tentera disusun mengikut saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Kemudian ada juga taktik yang lain digunakan seperti menggali parit sekeliling kota Madinah untuk mempertahankan Madinah daripada kemarahan musuh dari luar, khususnya Quraisy. Perang Khandaq, mengadakan kepungan dalam perang Taif, membiarkan musuh tanpa kejar dalam perang Uhud misalnya. Musuh datang, kemudian bila dia kalah, dia tewas, mereka lari. Rasulullah tidak membenarkan tentera Islam mengejar musuh. Dan satu lagi taktik yang biasa digunakan adalah penyamaran. Sekarang orang panggil spy, 007, KGB dan sebagainya. Jadi penyamaran itu telah dilakukan oleh zaman Rasulullah. Misalnya pergi ke tempat musuh, kemah musuh, melihat
apakah yang berlaku ni mempergandakan kesepakatan mereka dengan Yahudi dan sebagainya. Saja berlaku dalam Perang Khandaq. Okey, ini antara perkara penting yang pelajar mesti gabungkan, mesti memahami dari konsep pertahanan dan pembukaan wilayah atau perluasan kuasa dalam zaman kerajaan Islam ini bermula dengan zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman kerajaan-kerajaan Islam. Inilah perkara-perkara penting yang ditanam oleh Rasulullah, diajar oleh Rasulullah kepada umat Islam, dan usaha mereka untuk mempertahankan, dan usaha mereka berjuang fi sabilillah. Semuanya memerlukan persediaan untuk pertahanan dan ketahanan jiwa dan juga jasmani. Jelas pelajar? Jadi gabungkan semua konsep-konsep ini untuk kita kaitkan dengan apa saja bentuk soalan, sama ada merujuk kepada zaman Rasulullah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, mula daripada Saidina Abu Bakar sehingga Saidina Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian selepas wafatnya Saidina Ali, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang mewarisi takhta kerajaan, yang dipanggil kerajaan dinasti ataupun Bani, mula dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani dan yang akhir sekali adalah Bani Uthmaniyah. Ini kerajaan Uthmaniyah. Jadi semua itu berlatarkan, setiap peperangan yang berlaku dalam Islam pada waktu itu berlatar belakangkan konsep-konsep penting yang saya terangkan ini. Okey pelajar, kita teruskan. Cuba memahami apa yang saya sampaikan ini. Bila kita sebut ketahanan, macam saya jelaskan tadi, ketahanan merujuk kepada daya juang dan sifat ketahanan, kelasakan kita dalam menghadapi peperangan. Itu diajar oleh Rasulullah. Jadi ketahanan itu terbagi kepada dua. Ketahanan dari segi spiritual, kerohanian, iman, cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Berbentuk yang kedua, berbentuk fizikal, iaitu jasmani. Menjalankan latihan badan yang sihat, mengamalkan cara hidup yang sihat. Itu adalah ketahanan. Dua-dua perkara ini penting. Ketahanan dari segi spiritual dan juga jasmani. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pertahanan pula merujuk kepada mempertahankan diri, mempertahankan agama dan mempertahankan negara dari serangan musuh. Sama ada musuh itu mengancam keselamatan akidah kita, mengancam diri kita, keluarga kita, negara, masyarakat dan sebagainya. Itu adalah dua perkara yang penting dari segi ketahanan dan pertahanan dalam Islam. Jihad dalam Islam bertujuan untuk memelihara kehormatan agama, negara dan masyarakat. Agama Islam cinta akan perdamaian, kerana Islam itu sendiri membawa maksud salam ataupun pendamaian. Jihad untuk menegakkan agama Allah SWT merupakan matlamat utama peperangan dalam Islam. Dari segi etika, Islam menetapkan agar peperangan hanya berlaku di medan perang dan tidak boleh diperluaskan keluar medan perang. Islam juga melarang untuk membunuh golongan yang tidak terlibat dalam peperangan. Golongan lain yang tidak boleh dibunuh ialah pekerja atau petani, kerana golongan ini biasanya mengambil upah untuk menjaga tunggangan, binatang ternakan, dan juga bukannya mengambil upah untuk berperang. Satu lagi golongan yang tidak boleh dibunuh ialah perwakilan ataupun diplomat dan juga pendeta, padri dan sebagainya. Pertahanan dan perluasan wilayah juga berkaitan dengan kepimpinan. Kita lihat kepimpinan Rasulullah. Ini kalau kita lihat kepimpinan Rasulullah dalam menghadapi musuh Islam untuk mempertahankan akidah dan juga negara Islam. Jadi kepimpinan Rasulullah itu kita boleh bagi pada dua, iaitu peperangan yang melibatkan Rasulullah
Yang pertama dipanggil Ghazwah dan yang kedua Syariah. Baginda telah menyertai 27 Ghazwah serta 38 Syariah yang telah diwakilkan kepada para sahabat. Ghazwah itu adalah peperangan yang Rasulullah terlibat secara langsung, manakala Syariah adalah peperangan yang disertai ataupun diketuai oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi peperangan besar yang telah meletus semasa zaman Rasulullah ada 6 peperangan yang besar, iaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq ataupun Al-Ahzab, Khaybar, Muta'ah dan juga Taif. Perang Tabuk merupakan peperangan yang terakhir disertai oleh Baginda SAW sebelum wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Jadi perjuangan untuk menyebarkan Islam, kebudayaan diteruskan oleh para sahabat. Okey, saya nak jelaskan kat sini apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan. Dalam mengetuai sebuah negara Islam, iaitu ketua negara, ketua kerajaan Islam, Rasulullah adalah pemimpinnya di zaman Rasulullah. Apabila wafatnya Rasulullah, pengganti kepada Rasulullah dipanggil Khalifah. Okey, itulah bermulanya Khalifah Ar-Rashidin. Mula dengan Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan selepas berakhirnya wafatnya Sayyidina Ali, maka selepas itu diganti oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini yang menjadi pengasas kepada kerajaan Bani Umayyah. Okey, jadi lepas itu mulalah kerajaan yang mewarisi taktanya kepada ahli keluarga. Okey, mula dengan Bani Umayyah, Bani Abbas dan juga kerajaan Bani Utsmaniyah. Okey, jadi dari setiap perbincangan kita dalam sejarah Islam di tema 1 ataupun di tema 2, kita akan berlatar belakangkan. Ingat pelajar, pertama latar belakangnya adalah zaman jahiliah, zaman sebelum Islam. Bagaimana bentuknya, kehidupannya, ciri-cirinya sebelum Islam. Kemudian zaman Islam, zaman Rasulullah di Mekah dan juga di Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah, masuk zaman yang ketiga, zaman Khalifah Ar-Rashidin. Selepas zaman Khalifah Ar-Rashidin, dengan wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka bermulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga Bani Utsmaniyah. Jadi sangat penting para pelajar memahami 4 latar belakang ini. Soalan kita akan berkaitan dengan latar belakang ini. Jadi kepimpinan Rasulullah, kepimpinan Khalifah Ar-Rashidin, kepimpinan kerajaan-kerajaan Islam, di bawah Bani yang saya sebutkan tadi, Umayyah, Abbasiyah dan juga Utsmaniyah. Ini satu aspek lagi dari segi pertahanan dan perluasan wilayah semasa kepimpinan siapa yang mengetuai kepimpinan tersebut. Itu yang dikatakan sebagai kepimpinan. Peperangan dalam Islam dalam era Nabi Muhammad SAW, peperangan dibagi kepada 2, iaitu peperangan yang disertai oleh baginda yang dipanggil Ghazwah, dan yang tidak disertai oleh baginda iaitu Syariah. Baginda telah menyertai 27 Ghazwah, 9 daripadanya berlaku pertempuran, manakala 38 Syariah yang diwakilkan kepada para sahabat. Ni kita boleh lihat data ini. Contohnya peperangan Badar, tentera Islam selama 20 orang telah gugur syahid, tentera musuh 70 orang. Perang Uhud 70 orang tentera Islam syahid, 22 tentera musuh. Perang Khandaq 6 orang tentera Islam, 10 orang tentera musuh. Khaybar 18 tentera Islam, 3 orang tentera musuh. Muta'ah 12 orang tentera musuh tidak ketahui. Itu juga dalam perang Taif 6 orang tentera Islam telah syahid dan 71 musuh telah tewas. Okey, ini contoh peperangan dalam Islam. Ini sama ada disertai ataupun tidak oleh Rasulullah. Okey, contoh peperangan yang berlaku zaman Rasulullah. Pada 2 Hijrah, Perang Badar. 3 Hijrah, Perang Uhud. 5 Hijrah, Perang Khandaq. 7 Hijrah, Perang Khaybar. 8 Hijrah, Perang Muta'ah, pembukaan Madinah. Perang Hunain.
dan juga perang Taif. Pada 9 Hijrah berlakunya perang Tabuk, 11 Hijrah wafatnya Rasulullah, dan pada 1096 Masihi hingga 1291 Masihi berlaku perang Salib yang melibatkan tentera Islam dan tentera Quraisy Kristian. Mengapa berperang? Rasulullah mengajar kita berperang kerana diperangi oleh musuh, ataupun orang musuh, ataupun kafir, ataupun musuh Islam. Walaupun jiwa manusia membenci perang, tapi boleh jadi ada kebaikan di dalamnya. Berperang di bulan haram itu dosa besar, tapi berperang di bulan haram itu dosa besar. Tetapi menghalang orang dari jalan Allah itu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Orang-orang kafir berperang kerana Tuhan mereka tagut misalnya, maka orang beriman, orang Islam berperang kerana Allah, itu dikatakan fi sabilillah. Kita berperang sebab agar tidak akan berlaku lagi fitnah ke atas negara Islam, umat Islam dan sebagainya. Islam bukan sekadar agama, melainkan peradaban yang lengkap, merangkumi mekanisme pertahanan dan ketenteraan. Ini supaya Islam itu tidak diperkotak-katikkan sebagai sebuah negara Islam. Rasulullah tidak sempat tidur kerana bimbang dengan ancaman pihak Makkah, Quraisy yang sentiasa mengancam keselamatan umat Islam. Ini Rasulullah akan bimbang akan dirinya, tetap imbang kepada keselamatan umat Islam pada waktu itu. Sampai beberapa sahabat menjaga beliau secara bergilir. Ini antara perkara yang membawa kepada peperangan. Misalnya Ubay bin Ka'ab, seorang bangsa Arab, telah bersepakat untuk menghapuskan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pada waktu itu selalu berjaga dengan senjata siang dan malam untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama itu yang penting. Akhirnya turunnya wahyu yang membenarkan perang. Maka itulah peperangan dari Islam. Kenapa kita berperang? Dengan izin Allah, untuk mempertahankan akidah Islamnya, mempertahankan agama Islam, mempertahankan diri, masyarakat, negara, keluarga yang mengesahkan Allah SWT. Itu yang menjadi sebab kenapa Islam berperang. Kita lihat satu perbandingan konsep peperangan di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Matlamat peperangan mereka, misalnya pada zaman jahiliah, peperangan dianggap sebagai satu profession yang mulia ataupun pekerjaan yang sangat mulia. Dalam peperangan melibatkan semua kabilah, sebab di satu pekerjaan yang mulia. Jadi matlamat peperangan pada waktu itu hanyalah untuk mencari nama dan kemegahan. Senjata yang biasa digunakan semasa berperang ialah tombak, panah dan juga pedang. Mereka berperang matlamatnya sebab harta rampasan perang akan diagihkan secara sama rata setelah 1/4 daripadanya diperuntukkan kepada ketua kabilah. Jadi mereka akan membahagikan hasil daripada peperangan tersebut di antara mereka. Sesuatu peperangan itu terjadi biasanya disebabkan oleh sifat taksub terhadap suku kaum masing-masing. Itu yang membawa kepada peperangan. Itulah matlamat peperangan masyarakat Arab jahiliah yang sangat berbeza dengan masyarakat Islam yang diajar oleh Rasulullah. Jadi organisasi ketenteraan masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu, tentera Arab pada zaman pra-Islam ini terdiri pada dua puak besar, iaitu puak Badui di padang pasir dan juga puak Hadari yang tinggal di bandar seperti di Yasrib, di Mekah, Taif dan sebagainya. Saya bagi satu contoh soalan. Kita nak menjawab soalan esei dalam sejarah Islam, hanya 30 minit sahaja. Contoh soalan, bincangkan asas kepada peperangan dalam Islam semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam soalan dia ada 4 perkara penting. Pertama, tugasan, iaitu bincangkan. Itu adalah tugasan. Kehendak soalannya, asas kepada peperangan dalam Islam. Apakah asas kepada peperangan dalam Islam? Itu kita nak bincangkan. Itu adalah kehendak soalan. Latar masanya zaman Nabi Muhammad SAW. Latar tempatnya juga zaman Rasulullah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah.
jelas para pelajar. Jadi kita kena faham dulu apakah perkara penting dalam soalan itu. Jadi bila kita menjawab soalan esei, kita menjawab dalam format esei. Dalam format esei mesti ada pengenalan, ada isi, ada penutup, dan kita akan dinilai dalam 3 aspek, iaitu pengetahuan 8 markah, takulan 6 markah, komunikasi juga 6 markah, yang memberi 20 markah untuk 30 minit. Jadi apa yang perlu kita jawab dalam masa 30 minit? Okay, salah satu perkara ni isinya saya dah berikan yang pertama tadi, awal tadi, bila kita kaitkan dengan pertahanan dan perluasan wilayah. Semua yang kita bincang itu adalah isi kepada soalan ini. Okay, bagaimana kita nak menulis pengenalan, isi satu isi, satu perenggan, dan kita kembangkan isi tersebut. Isi atau pengetahuan itu tidak akan jadi pengetahuan jika tidak dihuraikan. Jadi huraian itu penting. Itulah dikatakan takulan. Dan isi itu kita boleh simpulkan untuk perenggan yang pertama, untuk isi yang pertama, untuk mengukuhkan jawapan kita, supaya kita tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Okay, itu adalah perkara penting bila kita nak menjawab sesuatu soalan. Okay, ini saya katakan sebagai morfologi jawapan. Seperti saya jelaskan tadi, dalam soalan bincangkan asas kepada peperangan dalam Islam zaman Rasulullah SAW. Jadi soalan tadi ada soalan, ada pokok persoalan, itu asas kepada peperangan dalam Islam. Latar masanya zaman Rasulullah, latar tempatnya di Mekah dan juga di Madinah. Satu lagi adalah tugasan, itu membincangkan, kita bincangkan. Okay, jadi dalam jawapan itu formatnya esei, iaitu mesti ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Dalam isi, kita akan memberikan fakta utama. Contohnya jihad. Asas dalam peperangan dalam Islam adalah jihad, contoh, ataupun matlamat peperangan. Jadi kita kena jelaskan apakah matlamat peperangan itu. Kita jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan matlamat peperangan, mempertahankan akidah, mempertahankan negara. Okay? Dan kita huraikan, lanjutan, memberi contoh yang relevan, contoh-contoh perang, dan kita mengukuhkan jawapan itu dengan bukti-bukti ini. Okay, ini dipanggil takulan. Ada fakta, ada uraian, ada takulan. Jadi fakta ini adalah pengetahuan. Jihad, pengetahuan. Matlamat, pengetahuan. Organisasi tentera, pengetahuan. Okay, lagi apa kita boleh kaitkan? Contoh, strategi dan taktik peperangan, itu adalah juga pengetahuan. Tapi mesti dijelaskan. Kalau kita tulis, kita tidak menjelaskan, itu yang kita tidak mendapat makan yang baik. Mesti dijelaskan. Dan kita mesti gabungkan isi yang kita berikan tadi dalam komunikasi yang baik. Faktor utama, faktor kedua, faktor ketiga, selain itu. Okay, itu kita panggil komunikasi. Bagaimana kita menghubungkan pengenalan dengan isi, dan akhirnya kita tutup esei kita itu. Okay, untuk memberi satu jawapan yang baik dan menjawab kepada kehendak soalan. Ini satu penting. Ini dalam bagi cara teknik yang terbaik untuk kita menghasilkan satu esei yang baik yang membolehkan kita mendapat 20 markah. Itu satu markah yang cemerlang, 18 hingga 20 markah. Jadi mesti susun dan perlu latihan. Pelajar boleh buat latihan. Okay, esei yang soalan yang saya berikan tadi, kita pelajar semua ada maklumat, ada banyak bahan, telah banyak membaca. Jadi pelajar gunakan bahan itu dengan menggunakan ayat pelajar sendiri, bukan ayat buku, ayat modul dan sebagainya, tetapi ayat berdasarkan kefahaman pelajar tentang fakta yang kita nak jelaskan, dan ia menjawab kepada kehendak soalan. Bila kita menjawab soalan, kita akan dinilai dari segi pengetahuan 8 markah, takulan 6 markah, komunikasi 6 markah. Bila kita menjawab isi yang baik, isi yang cemerlang itu, saya umpamakan seperti sebiji burger. Pelajar suka burger. Bila kita makan burger yang sedap itu mempunyai beberapa lapisan. Umpamanya, roti yang pertama ini adalah pengenalan. Roti yang bawah sekali ini adalah penutup ataupun kesimpulan. Dan di bahagian tengah ini adalah isi yang hendak kita huraikan, dengan bersama dengan pelbagai jenis sos yang menjadikan burger itu semakin menarik. Itu adalah komunikasi.
Jadi gabungan semua aspek saya jelaskan tadi, di dalam isi kandungan ini, isi yang kita nak jelaskan itu, dia akan memberi berdasarkan kepada pengetahuan yang nak kita nyatakan, iaitu fakta. Misalnya, kalau fakta tadi kita ambil contoh ialah matlamat peperangan dalam Islam. Kita jelaskan apakah matlamat peperangan dalam Islam. Kita menghuraikan lebih lanjut tentang matlamat peperangan dalam Islam. Kita memberikan bukti bagaimana menunjukkan matlamat dalam peperangan itu hanyalah fi sabilillah. Kita beri contoh perang, hurai lanjutan daripada peperangan tersebut, kesan, iktibar dan sebagainya. Dan kita buat kesimpulan jelas matlamat peperangan dalam Islam adalah untuk mempertahankan akidah Islamnya. Contoh, dan kita jelaskan tadi itu semua ada fakta, ada huraian, ada bukti, ada contoh, ada huraian lanjutan. Itu adalah takbulan. Dan kita gabungkan setiap isi pertama daripada pengetahuan, daripada pengenalan. Kita jelaskan isi yang pertama. Selain daripada itu, namun bagaimanapun, kita laraskan dengan pelbagai laras bahasa untuk menjadikan jawapan kita itu menarik, sedap didengar, sedap dibaca dan difahami oleh pemeriksa. Dan akhirnya kita simpulkan keseluruhannya daripada persoalan tadi, dan kita telah memberi satu jawapan esei yang cukup baik, seperti sedapnya sebiji berkebun. Jadi sama-sama fikir-fikirkan, pelajar boleh amalkan, gunakan kaedah ini untuk menghasilkan satu esei menarik dalam masa 30 minit saja. Jadi bila kita memahami fakta, kita menghafal fakta penting, kita huraikan menggunakan kefahaman kita, ayat kita sendiri, menunjukkan pada pembaca kita faham kehendak soalan berdasarkan tugasan yang diberikan. Okey pelajar, kita teruskan. Okey, saya nak simpulkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Bila kita nak menjelaskan sesuatu jawapan ataupun pokok persoalan dalam kehendak soalan, isi yang kita nak jelaskan, isi yang pertama, kita ada fakta, iaitu pengetahuan. Saya katakan tadi, pengetahuan kita tentang asas kepada peperangan dalam Islam, iaitu matlamat peperangan dalam Islam. Itu yang kita nak huraikan berdasarkan bukti-bukti matlamat Islam berperang itu untuk mempertahankan agama Islam, akidah Islamnya, mempertahankan diri, keluarga dan juga negara Islam. Contohnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kita berjelaskan lebih lanjut bagaimana perang itu berlaku, peristiwanya sedikit dan sebagainya. Dan kita teraskan lebih lanjut. Peperangan ini tidak berakhir begitu saja, sebab Quraisy dan bangsa Yahudi sentiasa tidak puas hati dan mereka saling bekerjasama untuk menentang Islam. Dan akhirnya Rasulullah dan para sahabat umat Islam mencapai kemenangan dengan pertolongan dan izin Allah SWT, sebab keyakinan mereka kepada keesaan Allah. Jadi kerajaan Islam selepas peperangan ini berakhir telah dihormati oleh bangsa Arab yang lain. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan, baru mereka menampak, baru mereka melihat, oh itulah Muhammad, itulah Islam. Dan Islam berkembang sebenarnya Arab selepas peristiwa perang ini. Sebab itu Islam perlu mempertahankan, sebagai seorang Islam kita perlu mempertahankan akidah, keluarga dan negara Islam itu sendiri, yang dikatakan sebagai jihad fi sabilillah. Okey, jelas ya para pelajar? Okey, ini cara kita bila kita nak menghuraikan sesuatu fakta itu berdasarkan huraian, contoh yang sebagainya, untuk menjawab kehendak soalan, supaya kita dapat memberi satu jawapan yang menarik, difahami oleh pemeriksa dan membolehkan kita mendapat markah yang cemerlang. Jadi selamat berjaya, teruskan ulang kaji. Ini kita akan temu lagi dalam siri-siri selanjutnya selepas ini. Gambar tiga dah saya jah. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah